Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. InsyaAllah pada siri yang ke-16 ni, ana meletak satu subtopik seruan yang ikhlas, datang yang ikhlas. Bila kita melihat pada siri yang ke-15 iaitu 2 hari lepas berkenaan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj, kalau nak tengok jalan cerita dan ibrah yang lebih detail boleh tengok pada siri yang ke-15 Kita akan ambil ibrah sedikit sebelum kita masuk kepada peristiwa perjanjian Aqabah. Perjalanan sebelum ini, pada siri-siri sebelum ni, akhirnya saya simpulkan begini. Adalah peristiwa yang besar. Antaranya sebenarnya peristiwa-peristiwa yang dilihat seperti sedih yang berlaku ke atas Rasulullah SAW seharusnya menunjukkan kepada kita dia sebenarnya lebih dekat kita setelah peristiwa itu kepada Allah. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW kematian kesedihan manusiawi itu pada ayah saudara dia, isteri kesayangannya. Kemudian ketika dakwah di Taif ditolak oleh orang muda yang awal-awal 3 orang tu. Kemudian 10 pembesar yang utama pun tolak dan akhirnya satu kampung tolak Rasulullah SAW. Bila tengok sisi manusiawi tu sedih. Tetapi sebenarnya bila kita diuji kena lebih dekat pada Allah. Jadi Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita peristiwa-peristiwa sepanjang hayatnya diuji tu, Rasulullah makin dekat rupanya dalam buat dakwah, makin kuat rupanya bersungguh-sungguh. Dan lebih dekat lagi bila kita dengar peristiwa Rasulullah lari ke kebun, Rasulullah berdoa kepada Allah. Kemudian dihempakkan batu. Nak dihempakkan batu kat Taif pun Rasulullah tolak dulu. Kemudian bila sampai sahaja ke Mekah, Rasulullah menunaikan solat di hadapan Kaabah terlebih dahulu. Semua tu menunjukkan yang rupanya ujian ni sepatutnya kita ikut sunnah, ikut sirah, iaitu makin dekatkan diri kita kepada Allah. Jadi kemudiannya Allah memberikan kerehatan yang lebih seronok. Lepas tu dengan pergi Isra' dan Mi'raj dapat, poin dia adalah sebenarnya yang banyak tu pada solat tu. Rasulullah dapat kekuatan yang akhirnya Rasulullah bawa balik kepada kita. Itulah sebenarnya formula bekalan, iaitu solat, daripada solat. Isra' Mi'raj ni sebenarnya Allah nak bagi bekalan hidup, iaitu solat. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang berlaku di sepanjang Isra' Mi'raj, iaitu Rasulullah dapat tengok neraka dan syurga kan. Sebenarnya apa poin besar dia? Sebenarnya poin dekat situ ibrah yang boleh kita ambil adalah bila kita melihat dan merasai keadaan suasana neraka, padang mahsyar, azab, dia sepatutnya menjauhkan diri kita ni daripada melakukan perkara mungkar dan maksiat. So sepatutnya peristiwa yang Rasulullah tunjukkan kepada kita di dalam sirah ni mengajar kita makin takut kepada Allah dan makin dekat kepada Allah. Makin takut kepada Allah ni maknanya tak nak buat dosa dan juga maksiat. Itulah ibrah yang boleh kita ambil daripada Isra' Mi'raj daripada siri yang lepas. Baik, insyaAllah pada siri ini kita akan tengok Rasulullah SAW akhirnya bertemu dengan 6 orang. Kita tengok dalam sirah. Dalam buku Rahiqul Makhtum disebut Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dengan Ali dapat menarik satu kelompok ni. Yang kelompok ni ada 6 orang yang kita sebutkan sebelum ni. Antaranya ada seorang pemuda bernama Jabir bin Abdullah. Ayah dia tak ada Ayah dia tak ada ketika 6 orang yang ditarik ni. Jabir bin Abdullah ni antara sahabat Nabi yang paling muda. Ikut sama dalam haji ni dan dia tidak terlibat dalam perang Badar dan perang Uhud disebabkan dia ni usia paling muda, sangat muda. Sehingga kan dalam perjanjian Aqabah pertama beliau ni pun tidak ikut serta. Perjanjian Aqabah pertama berlaku setelah daripada perjumpaan tahun itu, iaitu perjumpaan di tahun haji ni awal-awal 6 orang tu, tak berlaku lagi perjanjian Aqabah. Tahun ke-11 kerasulan, dia orang set untuk nak jumpa tahun depan. Lihat apa yang mereka buat. Dalam tempoh setahun ni, akhirnya datang balik tahun depan tu 12 orang. Sekali ganda lah, tambah 6, tambah 6. Ada 12 orang. Dalam kalangan 12 orang ni, 6 orang yang tahun ke-11 tu, seorang je tak datang. Iaitu Jabir bin Abdullah. Dia ni muda sangat. Tapi ada orang kata, kenapa dia tak datang? Okay. Tak nak tanya soalan tu, kenapa dia tak datang? Kita tengok, dia hidup tak dengan dakwah? Jawapannya, dia antara 7 orang sahabat Nabi ni.
perawi hadis yang teramai, antaranya Aisyah, Abu Hurairah. Salah seorangnya yang ketujuh ni Jabir bin Abdullah. Nak ceritanya dia sahabat. Dia ni sahabat. Dia antara sahabat Nabi yang suka sangat duduk dengan Rasulullah dan suka seronok bincang tentang ekonomi. So siapa yang suka sangat ekonomi dan terlibat dengan perniagaan dan ada perasaan ragu-ragu macam mana nak balancekan antara dakwah tarbiyah dengan bisnes, boleh search dan baca kisah Jabir bin Abdullah. Rasulullah deal dengan orang bisnes ni berbeza sikit. Seperti mana Rasulullah deal dengan Abu Bakar dengan Umar, dia berbeza. Jabir bin Abdullah ada peristiwa yang dia sebenarnya ragu-ragu. Rasulullah betul ke? Macam sikit je ni, aku nak lagi. Dia ada peristiwa tu. Boleh baca kisah Jabir bin Abdullah. Dalam sirah komplit macam mana Rasulullah nak bina setiap orang sahabat dan setiap karakter yang berbeza. So siapa yang minat bisnes, saya menyarankan baca dan lihatlah sirah kisah Jabir bin Abdullah. Okay, 7 orang yang baru. So tadi kita dah dengar, tahun ke-11 nama orang sahaja. Tahun ke-12 maka berlaku perjanjian Aqabah yang pertama yang diketuai ada di dalamnya 12 orang. 5 orang yang lama, 7 orang yang baru. Baik, kita tengok siapakah 7 orang yang baru ni. Nak tahu 6 orang ni boleh tengok pada siri yang lepas. 7 orang yang baru ni adalah pertama, Muaz bin Al-Haris, Zakwan bin Al-Qais, Ubadah bin Samit. So hadis diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit. Nanti kita akan tengok hadis riwayat Bukhari. Ubadah bin Samit, beliau meriwayatkan apakah isi kandungan perjanjian Aqabah. Akhirnya sampai hari ni kita baca hadis ni. Nak cerita ni Ubadah bin Samit antara sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis. Seterusnya yang keempat, Yazid bin Sa'labah. Kemudian ketujuh, Al-Abbas bin Ubadah. Kelima, keenam, Abu Al-Haytham. Dan ketujuh, Wais bin Saidah. So daripada 7 ini, ada tak daripada di luar Bani Khazraj? Jawapannya ada, 2 orang. Banu Abdul Stihan dengan Banu Amr bin Auf. Dua-dua ni daripada Aus. Kita cuba untuk nak gustan sedikit. Ingat Rahikul Makhtum, kita akan ambil fakta dan olah sedikit tentang fiqh sirah. Daripada 7 orang ni, 5 orang kekal Khazraj. Ketika tahun ke-11 tu 6 orang yang bertemu dengan Rasulullah semua daripada Bani Khazraj. Khazraj ni dia rapat dengan Yahudi. Bila Rasulullah kata okey, bila balik kita jumpa tahun depan. Rupanya 6 orang ni dia bukan tarik bani dia saja. Dia telah terima seruan yang ikhlas daripada Rasulullah. Maka dia dalam masa setahun dia dakwah ikhlas kepada orang yang lain. Dan akhirnya bukan Khazraj je, orang Aus pun ikut dakwah, ikut tarbiyah juga. 2 orang tadi, Abu Al-Haytham dengan Ibnu Saidah. 2 orang ni akhirnya daripada Aus menerima dakwah. Seruan yang ikhlas, maka datanglah yang ikhlas. Sebab itu kita boleh tengok selama ni Aus dengan Khazraj bergaduh kan. Tak ada jara, tak ada penyelesaian. Maka bila Rasulullah sendiri seru kepada yang ikhlas, Rasulullah bawa Islam, maka mereka berseru kepada Islam dan akhirnya ada orang luar daripada Khazraj yang masuk, iaitu Aus. Kita tengok pula isi perjanjian Aqabah yang pertama. Hadis riwayat Bukhari yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit yang kita sebutkan tadi. Salah seorang daripada 7 orang yang datang. Isi bai'ah dia kata apa? Pertama, tidak menyekutukan Allah. Ini yang utama ni. Maksudnya tujuan hidup clear. Kedua, sepanjang isi perjanjian Aqabah pertama ni, semua melibatkan kesan kepada orang lain. Iaitu tidak mencuri. Kesan mencuri ni dia nak curi barang orang lain. Kemudian berzina. Berzina ni bukan seorang-seorang, dia melibatkan orang lain. Ketiga, membunuh anak. Anak ni bukan melibatkan bunuh diri sendiri, dia bunuh orang, bunuh anak, melibatkan orang lain. Kemudian berikutnya, tidak berbohong dengan kata anak-anak yang dekat luar ni, yang tepi-tepi jalan ni anak aku. Sebab dia orang dulu menggunakan orang sedikit. Sekarang pun sampai sekarang ada. Dia dah mengaku itu adalah anak aku. Dalam perjanjian Aqabah tak boleh. Semua tu terhapus. Jangan buat benda tu. Dan aku serahkan bulat-bulat kepada Allah. Rasulullah kata. Dan apa yang kamu buat itu Allah akan ganjari habuan. Kata Ubadah bin Samit pun kata apa? Kami
dia menggunakan kalimah kami. Maknanya mereka ni datang dalam keadaan yang ikhlas, daripada orang yang ikhlas, dan menjawab dengan ikhlas, mewakili bukan untuk individu tetapi telah memikirkan tentang kami, orang yang datang ni. 12 orang tu. Semua tu telah set ikhlas. Maka kami pun berbai'ah dengannya di atas dasar itu. Jadi masuklah perjanjian Aqabah yang pertama ni, akhirnya dapatlah 12 orang. So 12 orang ini terikat bersama dalam perjanjian Aqabah yang pertama. Kita akan tengok perjanjian Aqabah berikutnya yang kedua, berapa ramai yang akhirnya ditarik oleh asalnya 6 orang, kemudian jadi 12 orang dalam masa setahun, kemudian dalam masa setahun tu juga jadi kepada 70 lebih. Dan mereka berjaya menarik bukan daripada bangsa mereka sahaja Khazraj tetapi Aus. Bukan sahaja lelaki tetapi juga ada perempuan pada perjanjian Aqabah kedua. Maknanya perempuan tu datang daripada keluarga dia. So kita akan tengok pada siri akan datanglah perjanjian Aqabah kedua. Cuma antara perjanjian Aqabah pertama dengan yang kedua kita akan tengok tengah-tengah apa yang berlaku. Maka setelah habis perjanjian Aqabah pertama ni, mereka ada tempoh kan, pergi haji ni ada masa. Jadi hari-hari mereka tu habiskan dengan belajar kuliah tafakuh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup je haji mereka kena baliklah supaya tak nak nampak syak puasangka daripada orang-orang kafir Quraisy. Jadi Rasulullah telah menghantar duta. Kalau tengok dalam buku sirah, Rahiqul Makhtum disebut, orang yang dipilih Mus'ab bin Umair ni ada dua karakter dia. Pertama, dia ni orang muda. Disebut dalam buku sirah. Nak ceritanya orang yang memang optimis, semangat, dia jangka masa panjang, usia yang panjang lagi untuk nak buat dakwah, hafalan dia, kekuatan dia. Kedua, dia adalah orang yang awal memeluk Islam. So, bila awal yang memeluk Islam ni, dia adalah ciri-cirinya. Sebab tu bila nak dihantar, nak dicampak ke satu tempat, orang tersebut mesti ada kaedah sulbah ataupun orang yang ada kekuatan begini. Dia mestilah orang yang faham dan juga tempoh masa juga adalah tempoh tarbiyah untuk nak dihantar. Kemudian ketika sampai sahaja di Madinah, Mus'ab bin Umair dia bersama-sama dengan siapa? Dengan seorang lagi bernama As'ad bin Zurarah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hantar Mus'ab, Mus'ab fikir sendiri. Rasulullah tak kata, jadi Mus'ab kamu kena cari orang bernama As'ad, tak ada. Bila kita dihantar ke satu medan, maka fikirlah macam mana nak survive dakwah, bukan survivekan diri. Maka Mus'ab bin Umair dia sampai, dia duduk sekali dengan satu rumah dengan As'ad bin Zurarah. Mereka buat sama-sama dakwah. So dua orang ni bila seorang maka perlukan yang kedua lah kalau tak ada kekuatan. Ada seorang sahabat Nabi yang kena hantar seorang-seorang seperti Muaz bin Jabal. Seperti Mus'ab bin Umair dia mengajar satu fik dakwah, iaitu kalau tak boleh seorang, carilah partner. Seperti mana Abu Zar al-Ghifari, cari partner. So nak ceritanya As'ad bin Zurarah dengan seorang lagi ni, Mus'ab bin Umair pun buat kerja sama-sama. As'ad bin Zurarah dia berkata tentang Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni dikenali di Madinah ni sebagai seorang al-muqri, iaitu pembaca. Apa yang dia baca adalah Al-Quran. Modal Mus'ab bin Umair adalah Al-Quran. Jadi sebagai da'i, kita ni sebagai pendakwah, ikhwah, sepatutnya menghafal Al-Quran, menguasai Al-Quran, dan apa yang kita bagi penyelesaian pun daripada Al-Quran. So bila ada orang nak tanya, sepatutnya cepat jawapan daripada sumber-sumber Al-Quran. Sebab dia bukan memukau, tapi itulah bekalan. Dan juga orang akan tertarik. Ada satu kisah diceritakan, kisah bagaimana orang yang kerah kepala, dia ketua dalam kalangan orang-orang di Mekah, di Madinah ketika itu, daripada Banu Al-Ashal. Namanya Usayd bin Hadir. Daripada Banu ni ada dua. Ada dua ketua ketika itu yang tak nak masuk Islam lagi. Usayd bin Hadir dengan Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az. Mereka berdua ni berbincang. Kita kena halau Mus'ab bin Umair dengan As'ad ni. Ganggu kat tempat kita ni. Kena keluarkan mereka ni. Jadi Usaid kata setuju, kita kena keluarkan. Sa'ad bin Mu'az pun sebut, kamu pergilah buat dulu. Aku ni siapa? Sa'ad bin Mu'az. Tak boleh nak pergi disebabkan Sa'ad bin Mu'az ni ada hubungan darah dengan As'ad bin Zurarah. Bila ada hubungan darah ni, dia mungkin akan
akan jadi masalah lah, sebab mungkin akan cerita background ke, ataupun dulu kau lain, aku lain, latar belakang dia boleh korek balik Sebab itulah dihantar Usaid bin Hadir. So, kisah ni bila Usaid bin Hadir bertemu di hadapan dua orang ni, As'ad bin Zurarah dengan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair tak sempat nak cakap apa-apa pun lagi. Usaid bin Hadir dia kata apa? Wahai kamu berdua, keluar daripada bumi Madinah ni, jangan ganggu. Dia bawa bersamanya dengan ni adalah tombak ni, dia bawa tombak. So bila dia bertemu dengan Mus'ab, Mus'ab berkata macam ni. Tengok As'ad bin Zurarah dia tak bersuara. Dia sebut kepada Mus'ab, Mus'ab lah yang kena bersuara. Sebab Mus'ab lebih mukri, lebih faqih Jadi bila Mus'ab bin Umair pun sebut, Mus'ab bin Umair dia kata apa? Tuan boleh duduk sejenak. Setelah aku baca, aku kisahkan dan kau tidak boleh terima, maka aku akan pergi daripada sini dan kau boleh tutup mulut aku di tengah-tengah daripada aku nak bercakap. Boleh, tak ada masalah. Usaid pun nampak logik lah. Memang dia tak nak pun dengar Mus'ab bin Umair cakap apa Dan Mus'ab bin Umair bagi green light. Kalau lah aku tengah cakap kau tak suka, tutup lah. Aku akan balik. Ini satu modal yang bagus lah Jadi akhirnya Mus'ab bin Umair pun dia baca. Dia cerita dan dia ambil daripada ayat-ayat Al-Quran. Kemudian dia cerita, baca. Menyebabkan Usaid bin Hadir akhirnya dia kata ini benda yang ajib. Benda yang menarik ni. Akhirnya dia masuk Islam. Dan dia kata ada seorang lagi ni. As'ad bin Zurarah bersetuju dengan kata-kata Usaid bin Hadir. Iaitu apa? Kalau engkau dapat tarik seorang ni, Sa'ad bin Mu'az, dia saya akan dapat tarik semua lepas tu satu kaum dia tu. Kaum apa? Bani Al-Ashad. Dapat tarik seluruh ni. Kena tarik dia ni. Apa yang dia buat akhirnya? Macam ni lah. Kamu panggil, aku akan cerita. Itu kekuatan tu nak ceritanya. Usaid ada kekuatan untuk nak tarik. Cerita bagi ke orang lain. Boleh jadi dalam dakwah ni, orang yang memang tak boleh nak bercakap, dia tak pandai mungkin dia ada kelebihan pada hubungan. Tak apalah tarik, kumpulkan, bagi ke orang lain cakap. Seperti mana Usaid bin Hadir buat. Dan akhirnya yang bercakap siapa? Murabbi kat tempat tu. Iaitu Mus'ab bin Umair. So ini adalah satu fik dakwah yang besar yang kita boleh belajar. Ada orang yang tak ada kekuatan seperti mana Mus'ab bin Umair. Tapi dia ada kekuatan seperti Usaid bin Hadir. Iaitu menarik orang datang. Kemudian dia bagi kepada orang yang boleh untuk nak bercakap. Jadi Usaid bin Hadir ini pun balik. Dia balik bertemu dengan Sa'ad bin Mu'az. Dekat mana disebut dalam buku sirah? Ketika itu di kelab. Nak ceritanya tempat yang jahiliah lah kot Sa'ad bin Mu'az dia tengok wajah Usaid ni lain. Dia tak sama seperti mana pergi. Balik ni datang muka dia lain. Kemudian Sa'ad bin tanya, apa yang berlaku? Cerita. Usaid pun cerita, aku telah datang ke tempatnya, ke tempat dua orang tadi, aku minta dia keluar. Kemudian akhirnya mereka kata bersetuju dengan nak aku bercerita dulu. Sa'ad bin Mu'az kata, apa yang diceritakan tu? Usaid pun kata, akhirnya, dia tak cakap apa isinya, dia kata hujung tu. Akhirnya, kaum-kaum daripada As'ad bin Zurarah ni nak pergi ke As'ad bin Zurarah ni. Seakan-akan macam nak pergi pukul lah, belasah ataupun keluarkan As'ad. Sa'ad bin Mu'az, dia dengar, walaupun dia adalah musuh, tetapi bila dengar, takkanlah nak buat macam tu dengan keluarga aku Dia cepat-cepat bangun, bawa tombak untuk nak menyerang orang yang menyerang As'ad ni. Bila sampai ke sana, tak ada pun orang. Sa'ad bin Mu'az dia kata apa? Aku kena game dengan Usaid bin Hadir. Kenapa kena game? Istilahnya macam tu lah. Kalau baca buku Rahikul Maktum, bahasa mudah dia, kena game. Akhirnya, Sa'ad bin Mu'az dia kata apa? Aku datang ke sini bukan sebab aku nak datang. Disebabkan Usaid ceritakan keadaan. Maka aku datang ni, dia datang dengan keadaan tengking lah, marah-marah. Sila keluar daripada tempat ini. Mus'ab bin Umair menggunakan kaedah yang sama dalam nak menarik kepada orang yang ego ni, ketua ni, Usaid. Dia kata apa? Duduk. Sebab tu orang yang ego ni, ketua ni, dia orang ni suka meeting. Meeting ni aku suka bincang sebenarnya. Bagilah duduk. Duduk borak. Kalau engkau tak suka, kau boleh tutup mulut aku dan aku akan berhenti dan aku akan gerak daripada tempat ini. Sa'ad bin Mu'az kata, okeylah. Aku dah ada kat sini, aku tak akan lari. Ni orang ego cakap macam ni. Dan akhirnya, Mus'ab pun bacakan
Akhirnya Sa'ad bin Mu'az pun masuk Islam seperti mana Usayd bin Hadir. Sa'ad bin Mu'az bila dia masuk Islam, dia terus pergi ke kelab dia. Pengikut-pengikut dia ramai kat situ, lepas tu dia ceritalah. Siapa aku ni kepada kamu? Yang lain pun cakap, engkau adalah ketua kami. Oh, ayat dia macam Firaun . Tapi nak ceritanya, kekuatan dia tu memang berpengaruh lah. Sampai dia boleh cakap macam tu. Kemudian dia tak sempat nak habiskan cakap lagi, orang semua dah masuk Islam. Kecuali seorang. Siapakah nama seorang itu? Okey, boleh tulis. Siapakah nama sahabat Nabi seorang yang Sa'ad bin Mu'az punya kabilah dia tidak masuk Islam? Okey, ambil masa. Nama ni adalah Al-Usairam. Al-Usairam ni tak masuk Islam ketika itu. Masuk Islam ketika bila? Ketika perang Uhud. Hebat dia ni. Bila masuk je Islam ketika perang Uhud. Ketika hari Uhud tu dia masuk Islam dan dia berjanji selepas dia mengucap syahadah, dia terus berada di medan jihad di barisan saf hadapan. Ketika mana orang lain lari, dia berada di hadapan dan akhirnya syahid. Dan beliau ni tak sempat pun nak solat. Ceritanya dakwah dia lebih besar daripada solat ketika tu, sehingga tidak sempat nak solat dakwah yang dia buat tu. Sehingga Rasulullah pun berkata kepada Al-Usairam ni. Al-Usairam ni dapat satu kalimah yang ana rasa kita boleh jadikan kekuatan untuk kita. Yang mungkin tak banyak pun lagi faham . Beramal sedikit tetapi diberi ganjaran yang banyak. Istilahnya apa? Dia ni dapat pengisian sikit je, tapi beramalnya banyak. So, sepatutnya bersyukurlah pada kita yang mungkin dapat sikit je, tak banyak, tapi boleh buat banyak. Inilah yang beruntungnya orang-orang yang begitu. Wallahu a'lam bisawab. So, insya-Allah pada hari ini kita telah selesai mendengar kisah seorang Nabi di hujung bernama Al-Usairam ini, yang bermula sebenarnya dakwah yang dibawa oleh Sa'ad bin Mu'az yang ikhlas. Sa'ad bin Mu'az yang ikhlas ni dia menyebabkan semua orang masuk Islam kecuali seorang ini, dan akhirnya Sa'ad bin Mu'az yang sebenarnya dia masuk Islam pun sentuhan sedikit je oleh Usayd bin Hadir. Yang Usayd bin Hadir ni bawa mesej yang ikhlas sangat. Datang dan akhirnya Usayd bin Hadir ni bermula dengan dia masuk Islam disebabkan kata-kata Mus'ab bin Umair yang lunak dengan Al-Quran yang memang ikhlas, yang dihantar oleh Rasulullah SAW ketika mana tahun ke-11 dengan mudah dan ikhlasnya dihantar seorang-seorang pergi ke sana. Dan akhirnya Allah bantu dakwah di Madinah. Bermula dengan subtopik hari ini, topik kita hari ini yang nak letak pada siri ke-16, iaitu seruan yang ikhlas, maka datang yang ikhlas. Sebab tu dia bermula dengan paragraf ini, dia tak ada sebab lain yang dibuat, melainkan dia buat tu sebab dakwah. Maka Allah akan mudahkan segala urusan dakwah ni. Walaupun kat tempat yang mungkin kita seorang je yang akan buka. Al-Usairam ni sempat dia bertemu dengan Rasulullah dalam perang Uhud. Dia dalam perang Uhud tersebut, dia bukan orang Mekah. Dia adalah orang yang memang berada di dalam Madinah. Cuma dia tak masuk Islam. Hari perang Uhud tu dia masuk Islam. Dia syahadah depan Rasulullah dan dia berperang dengan tentera-tentera Rasulullah dan syahid. Itulah makna yang Rasulullah sampaikan kepada para sahabat Nabi tentang Al-Usairam ni adalah beramal sedikit tapi diberi ganjaran yang banyak. Kita doa macam tu lah. Kita ni dah banyak sangat dosa, banyak sangat menangguh, sambil lewa, tak sungguh-sungguh. Tapi biarlah penghujung kita ni dalam keadaan yang mulia. Macam mana nak mulia tu? Buatlah. Bermulalah sekarang. Seperti mana Sa'ad, Usayd, Al-Usairam dapat je, terus buat. Terus buat. Kita yang dah lama ni biarlah jadi seperti Mus'ab bin Umair yang diberi nama oleh As'ad bin Zurarah, iaitu Al-Mukri, iaitu mulazamah. Dia mudah dengan Al-Quran. Dalilnya adalah dalil Al-Quran, cakap daripada Al-Quran, bibirnya dengan Al-Quran. Perbanyakkanlah Al-Quran. Wallahu a'lam bisawab. Ini saja untuk pengisian siri yang ke-16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.